Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan topik sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Imran, Daniel, Amin, Mio dan juga saya. Pertama, sejarah dan latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia yang berbilang kaum pada abad ke-19 adalah kesan daripada kolonialisme yang mutlak. Masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak sengaja. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di tanah Melayu adalah Melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, imigrasi kaum Cina dan India secara beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur kependudukan asal tanah Melayu. Hal ini disebabkan orang Inggeris membawa masuk rakyat Cina dan India untuk ekonomi. Seperti Cina akan ke Lombong untuk menggali biji timah kepada British dan India akan menoreh getah untuk mendapatkan hasil keuntungan kepada mereka. Jadi hal ini dapat menguntungkan pihak British di tanah Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniel Fahmi Mazaki dari kelas TAB 1B. Hari ini saya akan menerangkan sejarah dan latar belakang dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Dari segi masyarakat Melayu, setiap bangsa Malaysia mempunyai sejarah yang tersendiri, seperti kaum Melayu yang terdahulunya tinggal di perkampungan. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai petani, peternak, menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. Pada mulanya, kaum Melayu menganut agama Buddha. Namun, sejak kedatangan Islam datang ke tanah Melayu, kaum Melayu telah menganut agama Islam. Dari segi masyarakat Cina pula, masyarakat Cina biasanya menetap di perbandaran. Kedatangan buruh dari Cina secara besar-besaran bermula sejak awal abad ke-19, yang kebanyakan mereka berasal dari wilayah selatan Cina, seperti Kuantung, Fukin dan Guangxi. Kebanyakan masyarakat Cina bekerja sebagai peniaga, setengah kaum Cina bekerja sebagai pelombong semasa era penjajahan British. Dari segi masyarakat India pula, kebanyakan kaum India di tanah Melayu tinggal di kawasan ladang atau estet. Kaum India mula memasuki tanah Melayu sejak dari pembukaan Selat Melaka, terutamanya sebagai pedagang kain dan peminjam wang. Pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, penjajah British mendapati India sebagai tempat mendapatkan buruh-buruh yang murah, patuh dan senang untuk dikawal. Itu saja. Kesan pembentukan masyarakat majmuk selepas zaman pemerintahan penjajah. Negara ini mempunyai masyarakat majmuk dan telah wujud sejak zaman pemerintahan British lagi. Pada tahun 31 Ogos 2015, dianggarkan penduduk di negara ini berjumlah 24,850,400, di mana orang warga negara beranggaran seramai 20,196,600 dan 40,53,800 orang bukan warga negara. Daripada jumlah warga negara, 13.48 juta orang terdiri daripada kaum Melayu, 6.22 juta orang daripada kaum Cina, 1.86 juta orang kaum India dan 318.9 ribu orang daripada kaum-kaum lain. Dalam kumpulan kaum Bumiputera, orang Melayu dianggap berjumlah lebih daripada 10,233,200 orang. Pada awal tahun 2011, jumlah penduduk Malaysia mencapai 27 juta orang. Kesan terhadap kemajuan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial.
Segi politik 1927 hingga 1932, orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke rumah asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris. 1930, Inggeris memperketat dan menguat kuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigresen balik ke negara asal mereka, menghalang kemasukan baru orang asing ke tanah Melayu. Tiada sekatan terhadap kemasukan orang asing ke Malaysia disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh untuk pelombongan dan peladangan selain membina jalan kereta api dan jalan raya. Diperkukuhkan lagi dengan kewujudan Jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh immigration daripada tindakan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Imran bin Azman. Saya daripada kelas DIB 1B. Jadi kesan terhadap kemajuan negara daripada segi ekonomi ialah dasar ekonomi komersial, kapitalis dan bebas yang berlaku menyebabkan perubahan sistem daripada sendiri kepada sistem komersial. Oleh hal ini, pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan biji timah telah berlaku banyak mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Disebabkan hal ini, maka keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlakulah kemasukan buruh-buruh asing. Dari segi sosial pula, penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada dasar pendidikan. Pemerintahan Inggeris. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara bonda Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Nazrida bin Muhammad Nazri. Saya daripada kelas DIB 1B. Pada hari ini saya akan bercakap tentang peranan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Terdapat 3 peranan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Yang pertama adalah menganjurkan majlis rumah terbuka. Menganjurkan majlis rumah terbuka semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi. Mereka menghadirkan diri dan berhubung dengan satu sama lain dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Yang kedua adalah melaksanakan sekolah wawasan. Melaksanakan sekolah wawasan sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini. Dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ianya telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Yang ketiga adalah program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara iaitu PLKN. Program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN, jika perkara ini diteliti dengan lebih lanjut, sebelum ini kerajaan telah mewajibkan remaja yang berumur 17 tahun ke atas untuk menyertai program latihan khidmat negara PLKN. Model kenegaraan PLKN sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang bakal menjadi pemimpin negara satu masa nanti. Itu sahaja, sekian daripada saya. Assalamualaikum.